Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang pertama mengenai teknik analisis. Sebenarnya candlestick pattern tu dari kira yang pertama, tapi ni secara officialnya ini adalah yang pertama, iaitu moving average. Untuk menentukan sama ada counter itu uptrend ataupun downtrend ataupun sideway macam ni, ada dua cara. Yang pertama, kita guna indikator moving average. Yang kedua adalah kita akan buat draw line. Draw line tu kita buat sendiri. Jadi untuk video kali ini, kita akan fokus on moving average dahulu. Next video baru kita lukis-lukis. Benda ni diasingkan sebab video yang lukis-lukis tu, lukis garisan tu, akan belajar mengenai support and resistance dengan lebih mendalam. Support tu yang macam ni. Resistance tu macam ni. Nanti akan diterangkan lebih spesifik dalam video akan datang. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan macam mana nak setting moving average ni dalam KLC Screener. Sebenarnya ada banyak lagi platform yang boleh tengok benda ni. Saya pilih KLC Screener sebab mungkin ramai yang tak ada akaun CDS untuk buka chart dalam platform tu lah. Dan KLC Screener ni free dan sangat jelas. Jadi kalau nak setting moving average dalam chart, anda pilih mana-mana counter dan anda tekan technical chart. Nanti ada. Kemudian akan keluar macam ni rupa. Kemudian anda tekan indikator ni, bahagian ni. Anda akan nampak macam arrow naik atas ni. Anda tekan type moving average. Moving average tekan 2 kali. Sebab kita nak guna 50 dan 150. 1, 2. Tutup. Kemudian anda tekan setting ataupun format. Anda tukar 9 ni menjadi 50. Tekan OK. Kemudian yang bawah tu, tukar 9 ke 150. Okay, jadi macam ni kalau anda nak setting moving average nanti, kalau nak baca. Okay, kita kembali kepada slide tadi. Jadi untuk moving average ni, anda akan fokus candlestick, candle tu, atas daripada 50 moving average. Dan 50 ni, melebihi 150. Macam dalam video candlestick pattern tu. Tapi cuma ini lebih jelas lah. Okay, sebelum pergi ke moving average, saya nak bagi tahu kenapa kita nak ambil saham yang uptrend. Kenapa kita nak ambil saham yang uptrend? Sebab, ni dia. Kenapa kita nak ambil saham yang uptrend? Kerana yang pertama adalah, cepat naik. Tak perlu tunggu lama. Sebab ramai yang acah-acah trader kan, katakanlah dia ambil sini. Ramai yang acah-acah trader, dia beli dekat sini. Kemudian, pergi sideway. Time ni bila harga tak naik-naik, sibuk kata yang dia dah jadi investor. Daripada trader jadi investor pula. So, trader nak entry bila ada chance nak naik cepat. Tak nak lama-lama macam ni. Dia kalau boleh, beli dekat sini, naik dekat sini, jual. Beli dekat sini, naik dekat sini, jual. Kita tak nak beli dekat sini, tapi tak naik-naik. Beli dekat sini, tapi tak naik-naik. Elakkan daripada trader menjadi investor. Itu tak ada prinsip. Okay, yang kedua, kurang berisiko. Kenapa kurang berisiko? Sebab ketika uptrend, ini menunjukkan ramai yang berminat dengan saham ini dan dia akan menarik lagi minat orang ramai supaya trade dalam saham ni. Dia akan naik lagi. Jadi potensi untuk rugi sangat rendah. Sebab tu kita ambil uptrend sebab dia kurang berisiko. Sekarang kita dah tahu kenapa kita ambil saham uptrend. Jadi apa fungsi moving average pula? Okay, moving average. Tadi uptrend macam ni kan. Jadi apakah fungsi moving average? Dia akan menjadi support line. Jadi apa fungsi support line? Support line tu 50 tu lah. 50 MA. Apa fungsi 50 MA ni? Fungsinya adalah untuk menjadi support line. Apa fungsi support line? Supaya anda boleh setting stop loss. Trader tak nak kehilangan wang yang sangat banyak Sebab bila harga dah hit atau break dekat support line, kemungkinan besar perubahan trend tu daripada uptrend kemudian menjadi downtrend. Okay, daripada sini kan, sini dah uptrend, kemudian jadi downtrend. Ada berkemungkinan juga. Tapi kalau anda tak letak stop loss dekat sini, katakanlah anda beli dekat sini, naik, kemudian anda biar jatuh, anda tak buat stop loss, kemudian anda terpaksa jual dekat sini. So dia lebih menyakitkan.
Jadi apa fungsi moving average adalah stop loss. Anda boleh letak stop loss anda di sini. Katakanlah anda masuk dekat sini, dia hit je dekat sini, so rugi tak banyak. Macam saya cakap, saham ni memang ada rugi, wajib ada rugi. Tapi kita boleh handle. Siapa yang tak nak rugi, itu masalah orang yang join skim cepat kaya. Tak nak rugi. Kalau nak main saham memang kena ada rugi. Tapi boleh handle. Okey, yang keduanya adalah rebound. Rebound ni, sekejap Okey, macam mana rebound ni boleh berlaku? Katakanlah saham ni macam ni. Rebound apabila harga sudah jatuh dan hit pada 50 moving average ataupun support line, kemudian dia akan naik tau. Jadi katakanlah dia sudah hit support line ni dan dia naik balik, anda beli dekat sini dan anda jual dekat sini. Itu namanya rebound lah. Macam ini cara nak jual. Dan ini cara nak beli. Ini bukan combine tau. Ini tengok situasi. Kalau macam situasi tadi, katakanlah anda dah terbeli dekat sini, anda buat stop loss dekat sini. So tak adalah jatuh melebih. Tapi kalau dalam situasi ni, dalam situasi rebound, anda beli dekat sini, anda akan jual dekat sini. Itulah rebound. Okay, kita tengok contoh Kita tengok contoh rebound dulu. Jadi kita ambil counter JHM. Kita tekan ni. Tekan indicator. Type moving average. 1, 2. Ambil dekat setting ataupun format. Input letak 50. Okay. Moving average kedua tak 150. Tukar warna. Jadi warna pink lah. Nampak ke? Tak warna hijau. Merah. Okay, merah Okay, nampak tak? Kalau kita start dari belakang. Okay, dekat sini fasa uptrend. Tapi kemudian bila candle tu dah turun, dia dah dikira downtrend. Sekarang ni dikira sideway. Kemudian dah uptrend balik. Uptrend. Ni dikira uptrend sebab 50. Candle 50 dekat atas. Candle atas 50. Ni 50. Kita dah setting 50. Dan 50 atas daripada 180. Naik. Jadi untuk macam rebound tadi kan. Okay, kita spesifikkan dekat sini. Rebound dekat sini. Katakanlah dia dah hit sini. Anda kata sini rebound kan. Sini belum lagi kot. Okay, sini rebound. Ni nampak bullish pin bar. Boleh nampak ke? Sini bullish pin bar. Kemudian anda buat stop loss dekat garisan moving average tu 50. Maknanya anda rugi mungkin lebih kurang. Kalau anda nak tengok rugi ke untung, anda tekan ni. Long position. Anda klik saja. Yang tengah tu anda letak dekat bahagian yang anda beli. Mungkin dekat sini lah. Dekat kawasan sini. Kemudian anda letak stop ni anda setting dekat moving average. Mungkin dekat sini lah. Maknanya esoknya anda jual. So lebih kurang anda rugi RM1. 1.82%. Anda loss 1.82. Tapi bila anda masuk lagi sekali, anda tengok di sini ada bullish pin bar sekali lagi. Anda masuk, nampak dia buat rebound. Rebound dia katakanlah tadi 1.82 kan, kira 2% lah. So anda nak ambil 4%. Ambil 4% lebih kurang sehari saja. 4%. Kalau 10%, 2 hari saja. 10%. Itu anda dinamakan sebagai rebound. Ini kalau naik. Kalau 15 hari macam tu, 30%. Okay, next kita tengok penta pula. Okay, tekan format indicator. Ambil moving average. 1, 2. Ambil format. Tukar 9 kepada 50. Yang bawah tu pula, tukar 9 kepada 150. Tukar warna jadi warna merah. Okay. Okay, ini dikira uptrend ni. 50 candle melebihi atas daripada 50. 50 atas daripada 150. Kalau macam ni kita dikira downtrend. Kemudian kita biar jangan entry dulu. Bila dah naik, baru kita beli balik. Kita beli time uptrend je. Jadi macam saya kata rebound tadi kan. Nampak rebound. Ini kita panggil dia sebagai morning star. Dalam candlestick pattern dah bagi tahu ni morning star. Dia akan naik. Ini dikira rebound ni. Dia dah jatuh, ada signal, beli.
Namanya kalau anda target 4% ataupun 5% lah katakan, beli kat sini. Anda beli dekat area sini. 5% sehari. Lebih kurang sehari 5%. Kalau anda 6%, ni dah dikira habis lah ASB. ASB buat setahun, ini boleh buat sehari. Kalau anda biarkan lebih kurang